Hadis sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, doa ini diajarkan oleh Nabi kepada kita untuk kita sama-sama mengamalkannya atau membacanya atau berdoa menggunakan doa ini pada setiap harilah kalau boleh. Dia bukan benda wajib tapi itu yang Nabi ajar pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi hadana lihadzal islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'. Hormati lagi dikasihi pada seluruh ahli jawatan kuasa muslimat, seterusnya kepada muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat dipertemukan pada pagi ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin muslimat, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Al-Azkar, dan kita masih lagi membahaskan tajuk kumpulan doa-doa penting ataupun doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan setiap hari. Baik, kita sambung bacaan di dalam kitab kitab lama 778 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang di atas sekali. Kita ibu-ibu 628. Ada muka surat lain? Tak ada. 778 dengan 628, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, ta'awwadhu billah min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Hadis sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, doa ini diajarkan oleh Nabi kepada kita untuk kita sama-sama mengamalkannya atau membacanya atau berdoa menggunakan doa ini pada setiap harilah kalau boleh. Dia bukan benda wajib tapi itu yang Nabi ajar pada kita. Antara doa-doa yang kita panggil yang kuatlah ataupun yang terkenal yang ditinggalkan oleh Nabi SAW kepada kita
Dan doa ini juga biasa kita dengar tok-tok imam kita baca, terutamanya masa COVID dululah, setahun dua lepas. Baik, apakah maksud doa ini? Antaranya Nabi ajar kita berlindunglah. Ta'awazu maknanya hendaklah kamu berlindung kepada Allah. Ta'awazu billah, mintalah perlindungan kepada Allah ataupun dengan Allah. Yang pertama Nabi minta supaya kita berlindung, mohon pertolongan Allah ni yang pertama daripada bencana yang mencengkam. Yang kedua, kecelakaan yang mendasar. Yang ketiga, keputusan yang buruk. Dan yang keempat, dikecewakan oleh musuh. Jadi itu antara 4 perkara yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita untuk kita mohon perlindungan dengan Allah supaya Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada 4 perkara itu. Yang pertama, daripada bencana yang mencengkam. Bencana yang mencengkam ni kalau bahasa mudah fahamnya, bencana yang tak putus lah, yang menyambung-nyambung, mencengkam kan, cengkam tu maknanya tak lepas lah, maksud dia gitu. Daripada bencana yang bertali arus, kita minta Allah lindung kita. Macam COVID itu hari lah, bertahun kan, sampai hari ni pun ada, tapi dia dah slow sikit lah, slow banyak lah, insyaAllah. Jadi kita mohon supaya Allah jauhkan kita daripada bencana yang mencengkam, yang tidak putus, yang bertali arus. Memanglah bencana ni Allah hantar macam-macam. Macam Taiwan semalam kena gempa bumi, Jepun kena taufan, apa ke nama pun tak tahulah kan, dengan Hong Kong semua sekali. Jadi ceritanya dia akan datang sesekali, ribut, taufan, tsunami sesekali. Tapi jangan sampai dia jenis yang mencengkam lah, maknanya tak hilang-hilang. Macam COVID dululah kan, lambat dia nak hilang, degil. COVID ni degil rupanya. Kan dia jadi binatang yang degil. Jadi apa pun alhamdulillah, kita syukur sebab Allah bagi kita nyawa lagi lah, walaupun ramai yang telah meninggal akibat COVID. Baik, itu ringkasan yang pertama. Yang kedua tadi, kecelakaan yang mendasar. Sama juga, mendasar ni makna mencengkam jugalah. Yang benda-benda yang tak baik lah, kan, mungkin kemalangan, kecurian, kesakitan dan seumpamanya yang mendasar, dia susah nak hilang, dia terperuk di dasar, macam itulah kalau fahaman dia tu. Jadi apa pun kita doa selain usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar tu wajib lah. Kita jaga pemakanan, jaga kesihatan, exercise apa sikit, gitulah tak? Nak menjaga kesihatan ni. Sebab kita tak nak lah nanti dalam usia-usia yang mungkin masih muda, jangan perasan lah, dengan usia-usia yang masih muda ni, takut kena penyakit yang bukan-bukan kan, penyakit yang pelik-pelik ataupun penyakit yang mungkin sukar untuk disembuhkan. Walaupun kita tahu Nabi bersabda, likulli da'i dawa, Nabi kata setiap penyakit tu ada ubat. Itu kita wajib percaya dan kita wajib beriman. Tapi ialah kadang-kadang tak jumpa ubat, lambat, tak serasi, macam-macam kan. Jadi apa pun kita doa supaya kecelakaan yang mendasar itu tidak bersama dengan kita lah. Maknanya kalau sakit pun mungkin insya-Allah segera sembuh, macam tu. Dan juga yang ketiga tadi, keputusan yang buruk ataupun ketentuan yang tidak baik yang Allah takdirkan pada kita, ataupun kita sendiri yang buat satu keputusan yang mungkin kurang tepat, yang tidak betul kan. Jadi apa pun ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian, apa juga permasalahan kita, maka kita diingatkan rojokan utama kita adalah kepada Dia,
yakni kepada Allah. Kita hadap pada dia, kita merayu pada dia, kita berdoa dengan dia, minta dengan dia, segala-galanya dengan dia. Dan yang paling penting dalam semua proses itu adalah persangkaan baik. Dalam apa keadaan, sangkaan baik itu sangat perlu, sangat penting, sebab Allah dia takkan buat sesuatu dengan sia-sia. Ma khalaqta haza batila. Itu yang Allah nyatakan dalam Quran. Aku takkan buat sesuatu tu dengan sia-sia. Macam saya sebutlah dalam kuliah saya semalam, malam tadilah, di Serendah saya sebut, contohlah benda tu kita tak suka kan, tapi Allah dah atur COVID umpamanya. Kita tak suka COVID. Semua orang dalam dunia tak ada yang saya alhamdulillah ustaz yang seronok dengan COVID ni. Tu gila babi nama dia. Kan setakat ni belum ada lagi lah. Semua nak lari daripada COVID. Tapi kalau kita tengok, dia ada hikmah yang besar. Sebab Allah kata dia takkan buat sia-sia. Kan? Dia takkan buat sia-sia. Jadi hikmah besar dia, kalau kita tengoklah masa-masa PKP dulu, dia dapat COVID ni, dia menyatukan silaturahim sesama keluarga. Semua anak dah asrama balik. Kan? Yang bekerja tak boleh keluar bekerja. Penuh 13 orang dalam rumah. Kan? Yang selama ni payah nak dapat berlonggok sekali kecuali raya je. Kan? Itu pun kadang ada yang balik kampung mertua kan, giliran. Jadi tak penuh. Tapi setahun lebih agak lah no. Kan? Berlonggok sampai naik jemur. Sampai naik jemur dah tengok. Kan? Tapi masa itu tengok silaturahim tu jadi kuat. Yang selama ni mak ayah sibuk bekerja, mengaji, anak kadang asrama jarang jumpa kan. Bila dah macam tu, itu hikmah dia sebenarnya. Antara hikmah, dia mengeratkan lagi silaturahim sesama keluarga kita. Kemudian yang kedua, hikmah dia ialah tok-tok laki kita. Dia angkat martabat menjadi tok imam dalam rumah masing-masing. Bukan imam biasa, imam satu. Tinggi makam ni. Sendiri angkat. Kan? Dia terpaksa jadi imam masa tarawih. Kan masa tu tarawih kat rumah kan. Mana boleh pergi surau masa tu. Dialah Bilal, dialah Siap, dialah tok imam, semua dia. Lah kali pensan macam tu je kan. Sampai dah tak tahu ayat apa nak baca. Punya dah pening jadi imam lah. Anak pun dah jangka ayah ni rakaat kedua kan. Qul huwallah nampak gaya. Baru tahu susah jadi tok imam. Jangan dimaki hamun tok imam kita. Kan apa pun kita hormatlah dorang ni. Jadi itu hikmah. Hikmah yang ketiga kalau kita tengok, kita dah pandai-pandai online. Dah keluar tak boleh. Order Shopee, Lazada, banking online, bayar semua, bil api, air, Astro, telefon semua online. Lepas tu dah pandai pula Google Meet lah, Zoom lah, itulah ini. Kau tidak tak tahu. Kami pula ustaz-ustaz lagi expert hari-hari berceramah di rumah. Macam orang gila bercakap seseorang. Allahu Akbar. Tak boleh lupalah kenangan tu kan. Dah tak tahu dah apa nak buat. Kuliah tak boleh, surau tutup, masjid tutup, semayang pun tak boleh pergi. Kan? Duduk rumah dah. Kami ni hari-hari bercakap. Bila tak bercakap, boleh bawa kemurungan. Dia akan jadi stres. Kan? Dia akan jadi macam-macam penyakit, boleh bawa kanser bagai. Jadi kena bercakap. Ya tak ya, pacak je lah telefon, ceramah tiap-tiap hari lah. Tapi alhamdulillah ramai kat orang tengok. Dah orang pun tak tahu apa nak buat. Masa tu lah baru nak daftar TikTok lah, masa tu lah baru nak buka akaun Facebook kan. Jadi banyak hikmah sebenarnya. Jadi kita tak boleh apa-apa salah Tuhan, tak boleh. Allah buat tu dah betul, supaya kita memikir, ambil pengajaran, ambil iktibar, belajar something ya? Belajar sesuatu. Tengok apa hal Allah Ta'ala dulu. Apa masalah kita, balik pada dia. Sebab itu kita tak nak, kita minta supaya Allah lindungkan kita daripada keputusan yang tidak baik. Dan yang keempat tadi, dikecewakan oleh musuh. Islam ajar kita ni, sahabat sekalian, ibu-ibu, banyakkan kawan, kurangkan musuh. Itu konsep dia. Banyakkan kawan, kurangkan musuh. Itu konsep dalam Islam.
Dan kita ni jangan seronok-seronok nak berbalah, nak bermusuh, nak suka bergaduh dengan orang. Jangan. Dan Islam ajar satu lagi kaedah, la tatamannau liqa'al adu. Itu hadis. Fa iza laqitumuhum fasbutu. Nabi kata jangan kamu bercita-cita mencari musuh. Jangan suka gaduh dengan orang, cari balah dengan jiran. Janganlah. Kan? Usahakan elakkan bermusuhan. Tetapi kata Nabi, jangan cari gaduh, jangan cari musuh. Tapi kalau kamu dah bertemu musuh, Nabi kata jangan lari pula. Ini konsep dalam peperangan lah. Kan? Jangan cari musuh, tapi kalau ada berhadapan, jangan lari pula. Dia konsep dia begitu. Jadi apa pun kita ni elakkan dan minta Allah lindung supaya kita ni tidak dikecewakan atau dikalahkan oleh musuh-musuh kita, terutamanya musuh di kalangan orang-orang bukan Islam. Baik, menurut riwayat lain, yang tu tak ada apalah, kita sambung hak bawah tu. Yang tu dia cerita keraguan dia tentang hadis tu, apa yang terkurang dan dia nak tambah. Baik, hadis berikutnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dengan doanya, Allahumma, wahai Tuhan kami, ataupun ya Allah, ya Tuhan kami, ini sesungguhnya aku. Kalau Tok Imam baca, dia kena baca inna lah, ramai, sesungguhnya kami. Kalau di kita doa seorang, inilah, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, berlindung kepadamu ya Allah. Yang pertama, minal ajzi wal kasal, daripada sifat lemah dan malas. Biasanya malas ni dikaitkan dengan lemah. Biasanya. Pasal apa malas? Letih lah Ustaz, lemah lah hari ni, tak larat. Nampak? Dia berkait. Dan malas ini sebenarnya adalah penyakit. Penyakit dipanggil macam perasaan lah, kan? Bila malas, orang Melayu kata apa benda pun tak boleh buat, kan? Malas ni kita minta lindung, Allah jauhkan, termasuk lemah tadilah, kan? Minta dijauhkan. Sebab bila malas ni, apa pun tak jadi. Jaranglah malas nak tidur, jarang. Malas nak makan, tu jarang berlaku sebenarnya. Dia malas ni kuliah kan, malas ni nak pergi masjid, nak buat benda baik, itu selalu datang kemalasan tu. Jadi kita kena ingat, ibu-ibu sekalian, hidup kita ni ada tanggungjawab, ada tujuan yang besar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kata, aku tidak jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku. Jadi nak beribadah, nak mengabdikan diri pada Allah, kena rajin. Dia tak boleh malas. Dan malas ni sebenarnya antara perangai juga watak orang munafik. Nanti orang kata, Ustaz jangan pandai-pandai Ustaz, tuduh orang munafik malas. Tak, memang Allah sebut. Dalam Quran kan Allah kata, bila mereka nak mendirikan solat, kumu kusala, mereka bangun dalam keadaan bermalas-malasan. Jadi kita ni kena jadi hamba Allah yang rajin. Cuma bukanlah sampai orang kata tak berehat pula. Kena ada rehat.
Apa pun kita buat, kerja dunia ke, ibadah ke, dia mesti ada rehat. Pulun-pulun juga, tapi dia mesti ada ruang untuk tubuh badan kita berehat. Tubuh badan kita ni dia ada hak yang mesti ditunaikan. Mata dia ada hak dia untuk pejam, untuk tutup, untuk tidur sekejap lah. Dia ada hak tubuh. Jadi kena jaga juga, bukan pulun ibadah tak sampai tak tahu jalan cerita. Macam sahabat Nabi ada yang 2-3 orang tu kan. Datang jumpa Nabi, saya ni semayang malam sampai tak tidur. Punya handal. Saya puasa sampai tak buka puasa. Maksud dia hari-hari puasa tak ada rehat. Saya pula rajin ibadah sampai tak sempat bernikah kahwin. Tak kenalah. Nabi marah kan. Ibu-ibu sekalian, Nabi kata, aku manusia paling takut pada Allah, paling bertakwa pada Allah. Aku pun semayang malam tak tinggal, tapi tidur tak. Aku puasa tapi ada hari aku berbuka. Maksud dia tak puasa. Nabi pun sahabat ada sebut. Sahabat kata, ada hari kami tengok Nabi tak makan. Ada hari kami tengok Nabi makan. Jadi ada hari puasa, ada hari tak puasa. Kan? Macam kita lah. Banyak hari yang tak puasa. Saya. Bukan kita, saya lah. Ibu-ibu mungkin puasa hari ni. Jadi nak sebutnya, kita ni ada tanggungjawab. Jadi bila malas ni, orang kata apa benda pun tak jadi. Jadi bila datang penyakit malas ni, kita kena lawan. Itu je ubat dia. Dia tak ada ubat. Ubat dia lawan. Kan? Dah kunci dah 5 pagi. Bunyi kering alam. Nantilah katanya. Nantilah tu sebab apa? Malas kan? Sejuk, malas nak bangkit. Masa pun panjang lagi, subuh pun kat pukul 6. Ada sejam lagi relax dulu. Relax dulu 6.30 jawapan dia. Kan bila relax dulu dia terlelap tu tak tahu 6.30. Baru menyesal tak sudah kan. Tapi nak sebut bila malas ni dia kena lawan. Dia memang betul ibu-ibu. Kadang-kadang ada hari malas. Macam cerita labu-labi tu lah. Hari ni hari malas saya mak encik katanya. Kan? Dia ada hari malas tu. Jadi bila datang hari malas ni memang apa kerja pun tak jadi. Dah niat dah. Petang garang nak lipat baju. Kan? Tahu-tahu hujan lah, sejuk lah apa kan. Mata pun lelap-lelap. Nantilah besok dah naik baju macam gunung Uhud. Dah menimbun. Pasal tak lipat. Malas nak lipat kan. Dia naik stengkat. Malas punya punca. Jadi kena lawan. Tapi itulah kekuatan tu kena ada kan. Macam kami lah. Jangan tengok ustaz hari-hari semangat pergi kuliah berceramah berapi-rapi. Dia ada hari malas kan. Betul kan. Dia ada hari malas buat main-main. Kadang dah 6.30 tak siap lagi. Ada. Datang hari setan dipanggil lah. Hari malas tu. Setan mengacau-ngacau ni kadang malas betul nak pergi kuliah hari ni kan. Rasa penat. Kadang-kadang ada. Jadi kita minta lah perlindungan dengan Allah daripada lemah dan juga malas. Kemudian daripada wal jubni. Dia tulis pesimis ataupun cemas. Sebenarnya jubni ni lebih kepada makna takut lah. Macam takut lah. Dia panggil macam jadi penakut. Macam tu. Kan? Jadi penakut, cepat cemas, macam lebih kurang lah maksud dia tu. Jadi kita elakkan sebab sebenarnya dalam dunia ni tak ada apa sangat yang nak ditakutkan. Sebab yang kita disuruh takut hanya kepada Allah Ta'ala. Walaupun kita tidak nafi, sifat takut itu adalah fitrah yang memang ada dalam jasad manusia. Perasaan takut, cemas, cuak itu memang ada dalam tiap-tiap orang. Tak kira dia tok wali besar ke, dia nabi ke, ada perasaan itu. Macam kita dah cerita dulu, buktinya Nabi Musa. Ketika tukang sihir baling tali dengan tongkat jadi ular. Nabi Musa takut. Walaupun dia Nabi. Nabi Musa takut. Kalau baca dalam kitab, Nabi Musa lari. Masa 70 tukang sihir tu lempar kan tali dengan ular, bertukar jadi ular macam-macam. Nabi Musa tengok, apa benda ni? Lari dia. Dalam kitab sebut Nabi Musa lari, takut. Akhirnya Allah kata, kulna la takhaf, wahai Musa kau jangan takut, innaka antal a'la, hari ni kau akan menang. Patah balik Nabi Musa. Perasaan tu ada.
Ketika Nabi berlindung dalam Gua Sur dengan Abi Bakrin, dengar bunyi tapak kaki, ingat Nabi tak cemas? Perasaan tu ada, walaupun dia Rasul, dia Nabi lah. Apatah lagi kita orang-orang awam ni, kita memandu elok-elok kadang takut juga. Mari kereta ada seberang lagi lompat ke kita, ada perasaan tu. Tambah kalau kita main dekat highway ni kan, memandu atas lebuh raya ni, saya paling takut kalau bawa kereta ni, dia ada certain area, saya tak ingat belah-belah mana entah, tapi dia punya divider tengah tu dia tanam pokok bunga. Pokok bunga sepanjang tengah-tengah divider tu, jadi kita tak nampak kereta belah sana. Takut tu. Saya kadang terbayang tiba-tiba bawa kereta melompat ke apa kan, na'udzubillah lah. Dia biar divider kosong, nampak belah sana apa-apa hal boleh ikhtiar lagi kan. Ni tak nampak, tahu-tahu zap je sampai kan. Takut tak? Jadi kita bawa kereta tengah hujan, kadang terbabah, jalan licin, brek tak makan. Itu perasaan takut tu ada kan. Jadi kita minta lindung dengan Allah. Jangan itu takut yang normal, itu tak ada apalah kan. Malam-malam tidur dengan bunyi orang berjalan, takut kan. Bunyi goli lagi menakutkan. Bunyi goli lagi menakutkan. Jadi kita minta lindung supaya ketakutan itu dia tidak jadi melampau-lampau kan. Dia tak jadi melampau. Dengar-dengar Met laporan kaji cuaca Malaysia melaporkan pertengahan sebelah banjir besar akan berlaku. Hari ni kita dah takut. Sabar lu, jangan takut lu kan. Banjir pun belum, hujan pun tidak lagi, nanti dulu. Tunggu banjir esok baru takut. Sabar dulu. Jangan takut yang melampau. Persiapan pun dah buat, pihak berwajib pun dah standby 90% kan. Kelengkapan abang bomba pun dah get ready kan. Abang bomba yang hari kebangsaan tu, yang sadu-sadu tu, jangan berhias atas kereta tu je. Tolong orang banjir sama tak. Jadi insya-Allah diorang akan buatlah benda tu. Jadi takut tu jangan melampau sangat. Wal haram ni dipanggil terlalu tua. Minta maaf bahasa dia sebut situ tua bangka. Saya minta maaf tu. Dalam ni tak ada, dalam ni semua muda-muda, remaja purba. Kan sebut tua kan marah pula kan. Jadi minta lindung daripada terlalu tua. Tua tak apa, jangan terlalu tua. Sebab apa? Yalah, tapi kalau dah itu takdir Allah, kita nak kata apa kan? Katalah umur dah cecah sampai 200 tahun umpamanya, contoh kan. Tahun zaman kita tak adalah umur macam tu dah, tapi kalau Allah nak bagi tak mustahil kan. Jadi terlalu tua ni dia akan macam-macam salah kan. Nyanyuk tu terutama lah, nyanyuk dah lupa, tak ingat kan. Jadi bila tak ingat ni kadang susahkan orang. Kencing berak dia tak ingat kan. Macam kita tengok Menteri Kesihatan buat kenyataan kan, Pak Mentua dia, Pak Lah lah. Kita doa yang terbaik kan. Dia sampai dah lupa yang sangat-sangat teruk. Sampai menantu dia pun dia tak kenal kan. Dia kenal tapi tak tahu nama pula, tak ingat. Dia punya memori tu dah habis kan. Jadi kalau dah terlalu tua tu pun banyak kan masalah dia kan. Jadi kita doa lah supaya kalau kita tua pun tua yang tidak nyanyuk, tua yang tidak menyusahkan anak-anak kan. Kita doa yang baik-baik lah insya-Allah. Kemudian wal bukhli, ini kena elakkan lah. Minta Allah jauhkan kita daripada bakhil ataupun kikir ataupun kedekut. Ini kita kena usaha. Nak buang penyakit bakhil kedekut ni tak ada jalan lain kecuali rajin menderma. Itu je cara dia kan. Kadang orang tanya apa ubat nak buang penyakit kedekut ni Ustaz? Jawapan dia rajin sedekah. Itu je kan. Dia tak ada teori-teori lain, telan pil bakhil ke, tak ada. Dia memang tak ada jual di pasaran. Farmasi apatah lagi memang tak ada lah. Jadi tak boleh. Dia cara dia kalau kedekut tak boleh. Kena lawan dengan infak. Pejam mata bismillah, ya Allah aku sedekah RM10, tak apalah. Belajar-belajar lah kan. Orang Melayu kata Allah bisa tegal biasa. Mula-mula sedekah memang berpeluh lah.
Terutama kalau amount yang besar-besar sikit tu kan, ataupun tersilap masuk duit ke. Mata mengantuk, tabung sampai kan, robek-robek dah wallet, nampak macam RM1 je, color sama dengan 50. Saya tengok mana 50 aku hilang, dah termasuk dalam tabung. 3 hari demam, peringkat awal. Pasal tak biasa kan. Tak biasa, lama-lama okey, insya-Allah. Ibu-ibu hebatlah dalam bersedekahan. Mula-mula je tak biasa kan, sayang duit, sayang harta, memang macam tu. Tapi lama-lama dah tak ada apa dah lali. Kalau tidak, takkan hari ni kita jumpa dalam, yalah, banyak media sosial juga orang yang rajin belanja, rajin infak, rajin bagi, rajin itu, rajin ini kan. Ada ruang je kita bagi, ada je peluang kita bagi kan. Semalam kuliah subuh saya di Puncak Alam, tempat yang paling tinggi dalam dunia lah, nama dia Puncak Alam. Dia puncak segala alam dekat situ lah. Jadi bila saya kuliah subuh tu, saya buat live macam ni lah kan, atas meja macam biasa. Lepas tu ada jamaah surau, untuk surau punya depan saya, pacak tripod tu. Saya kata, pasal apa patah pula tu? Dah patah lah, tapi boleh lah nyawa-nyawa ikan lagi, boleh lah, jangan diusik je, angin kuat memang tumbang kan. Saya kata, pasal apa patah? Dia kata ada budak main semalam Ustaz. Kan, tak apalah, saya kata macam ni, dalam kereta saya ada, saya memang standby, nanti ambil dengan penuh confident lah kan. Saya pun nak pahala tak, dapat pahala tripod pun jadilah. Kan. Jadi sebab kawan tu hari-hari buat live untuk surau, untuk page surau kan, untuk Facebook surau. Jadi saya pun memang ada standby dalam kereta. Tujuan saya standby tu sebab saya nak buat video. Kalau saya lalu mana-mana tempat cantik, saya berhenti lah, buat video untuk TikTok apa semua tu kan. Video 2-3 minit tu, jadi berhenti pacak sorang-sorang macam orang gila ni tu. Lepas tu rakam balik. Saya memang standby dalam kereta, senang. Jadi dengan penuh keyakinan saya pun ambil. Tak apalah, ustaz punya tak ada, saya kata kat rumah banyak. Dengan penuh keyakinan. Balik-balik ada sebatang, tapi dia punya klip untuk telefon pula dah tak ada. Jadi tak function jugalah kan, dia punya klip tu dah tak ada. Tak apalah, benda tu boleh beli je. Cuma nak cerita, sebab saya tanya surau ada stok, dia kata tak ada ustaz, ini dah 2 tahun dah kami pakai. Memang sampai ajal dia lah, patah kan. Saya kata tak apalah, ambil lah saya punya ni, sebab saya pun nak pahala kak. Jadi benda tak mahal pun, dan saya dapat tu bukan saya beli, saya dapat tu sebab beli telefon, dapat free gift telefon lah, macam tu kan. Ada 2-3 kat rumah sebenarnya, tapi kena cari balik lah. Jadi ada ruang, ambil lah. Itu belajar supaya buang penyakit bakhil. Dia kadang jadi penuh satu rumah sebab sayang, betul kan? Pergi majlis kenduri, dapat mak, kumpul lah mari kan. Pergilah kenduri lain, dapat lagi, dah penuh mari. Anak dari mamak apa banyak sangat ni mak, bagilah orang semua, sayang ni kenangan, memori. Memori lah sangat kan. Akhirnya penuh berkecamuk, apa pun tak guna kan. Jadi kalau kita sedekah besar kat pahala. Cuma sebab ada perasaan sayang tadi tu. Jadi orang bakhil ni pasal apa dia payah sedekah? Sayang punya pasal. Allah sendiri dalam Quran surah An-Nisa, saya tak ingat ayat berapa dah kan, tapi dalam surah An-Nisa ada, Allah kata dia tidak suka orang yang bakhil. Dia benci, tak suka tengok lah kalau bahasa kita. Jadi kalau orang yang pemurah, orang yang baik hati, orang yang rajin infak, dia tak sayang sangat dengan harta, dia tak kisah. Dia tahu aku bagi ni sekarang, aku belanja ni, Allah ganti, Allah ganti, Allah ganti. Dia yakin dengan rezeki dan janji Allah. Dan saya tengok alhamdulillah mutaakhir ni ramai orang buat macam tu. Dia nak tolong makcik korang pisang kan, dia beli semua korang pisang, lepas tu tinggal duit 100, ambil makcik ni ke anggaran 100 ni, siapa datang kan bagilah. Ada orang buat macam tu. Hari kalau di surau saya tu, dekat rumah saya, surau tu surau Jumaat juga. Saya kalau tak ada jemputan tazkirah ke apa, memang saya solat situ. Sebab seronok, lepas mayang ada makanan. Ada orang hantar, ada orang infak. Tiap minggu ada. Air bukan TO tau, sirap Bandung. Kadang-kadang air nenas. Debuh langkap tu,
cucuk straw siap-siap, keluar je ambil. Lambat memang tinggal meja je lah kan, sebab ramai kan Jumaat. Kadang-kadang ada set lemak, kadang bihun, kadang burger, macam-macam. Orang sedekah sebab orang tahu Jumaat orang dengar khutbah lapar kan, keluar lapar, haus, kadang panas, orang sedekah. Banyak cara untuk infak. Tambah hari ni pula kita scroll Facebook ke apa, nampak orang minta bantuan ke apa kan, kita percaya itu betul daripada NGO yang betul, umpamanya ada QR code, kita scan, tembak je lah duit. Bukan susah pun, walaupun jelas sekarang ni zaman skamer banyak kan, kena hati-hati. Cuma nak sebut sedekah orang yang rajin infak itu akan membuang penyakit bakhil dalam hidup. Dan saya pernah cerita pada ibu-ibu, tuan-tuan dulu, saya paling takut kalau dapat kawan yang bakhil. Sebab apa takut? Sebab takut penyakit tu kena ke kita. Dia berjangkit. Itu yang kita takut tu. Dan cukuplah Piramli buat cerita Haji Bakhil tu menjadi pengajaran buat kita. Betapa bahayanya kalau terlalu berkira, terlalu kedekut. Tengok, sampai anak sendiri minta 300 Manisah nak beli mesin jahit kan, bapak-bapak minta 300 nak beli mesin jahit. Pensan untuk tu, anak sendiri, bukan anak orang sebelah, anak sendiri tu kedekut yang amat kan, pasal Piramli nak tarbiyah kita. Itulah kesan kalau terlalu bakhil. Dan saya pernah cerita pengalaman hidup kan, masa ngaji Mesir, kita duduk rumah bujang masa tu belum kahwin kan. Dalam ramai geng-geng bujang kita tu ada yang berkira sangat, ramai yang tak berkira pun, tapi ada yang berkira kan. Kita bila time berkira tu kita tak boleh tahan kan. Kita kadang bukanlah banyak duit dah, tapi macam tu lah kan, kita balik kuliah kadang beli buah limau, makan sama-sama, beli anggur, beli apa buah ikut musim yang ada, musim panas, musim sejuk kan, tembikai ke apa, strawberry. Nak rasa dia punya tu nak rasa dia punya pembelian tu, nak rasa duit dia, orang kata payah nak dapat. Akhirnya kita pula jadi kedekut. Saya pernah lah beli buah anggur 2 kilo, aku makan seorang. Geram punya pasal. Dah kali aku sakit perut, padan dengan muka kan. Tak, geram punya pasal. Aku geram tu dengan mamat dia kan. Member tu satu rumah, satu kuliah kan. Tapi susah nak rasa duit dia tu, dia simpan aja. Orang punya laju dia faham kan. Jadi akhirnya penyakit tu kena kat kita kan. Itu yang saya takut. Ni kalau kawan saya tengok ni kan, tak pasal je kan. Jadi nak sebutnya adalah bakhil ni penyakit. Dia sayang harta, berkira kan. Yalah, berkira kan, tongak hari-hari. Jadi kena buang penyakit ni cara infak. Itu je. Belajar sedekah ni daripada amount yang kecil lah, RM1, RM2, RM3, lama-lama naik. Jangan risau ibu-ibu sekalian. Allah ni maha kaya. Bila maha kaya, dia tak habis. Manusia kaya, tapi bila kaya ada hari boleh habis. Sila hari bulan muflis, na'udzubillah kan. Tapi Allah ni dia maha kaya. Allahus Samad, tempat bergantung seluruh makhluk. Semua makhluk bergantung kat dia. Apa yang tak kayanya? Maha kaya lah. Jadi bila maha kaya ni, ibu sekalian, tuan-tuan, Allah boleh bagi macam-macam. Dia boleh gantikan balik dengan kadar yang macam-macam. Dia punya semua kan, dia yang empunya. Jadi dia boleh buat segala-gala. Tugas kita pegang harta tu. Ingat, harta ni Allah punya. Dia bagi aku pinjam. Allah nak tengok aku manage harta ni macam mana. Itu kita kena ingat. Jangan ni hasil titik peluh saya. Semua titik peluh dia. Dia tak kira titik peluh orang, dia tak kira Allah yang bagi kat dia kan. Jadi bila ada perasaan tu, itu yang sayang tu. Genggam tangan. Wa yaqbiduna aydiyahum. Itu perangai orang munafik. Perangai orang munafik Allah sebut dalam surah At-Taubah, wa yaqbiduna aydiyahum. Ni tangan, Allah kata mereka genggam tangan. Maknanya tak keluar harta, tak suka infak, kedekut, bakhil, tidur masin, tangkai jering, semua sekali. Itu perangai munafik. Jadi kalau ibu-ibu semua kita ni, saya percayalah jenis orang yang rajin sedekah infak ni, insya-Allah terhindar daripada penyakit munafik.
InsyaAllah. Kan? Jadi jangan kedekut sangat. Bagi je. Kan? Nampak orang tu betul-betul susah ke apa, kita bantu. Kan? Ataupun saja-saja bagi pun boleh kan? Kan? Tengok ustaz saja bagi. Boleh? Contoh kan. iPhone 14 kan baru keluar. Ni contoh je. Ni tak ada kena-mengena dengan iPhone. Tapi contoh. Kan? Jumpa sesiapa bagi ustaz, ambil ustaz, ni ada kuih sikit. Macam-macam orang bagi kan. Kita terima insya-Allah. Jadi buang penyakit bakhil dengan cara rajin sedekah. Kemudian doa lagi di situ, wa a'udzubika min azabil qabr. Aku berlindung padamu ya Allah daripada azab kubur. Allahu akbar. Daripada azab kubur. Kubur ni bukan azab sahaja, nikmat tu pun ada. Kesenangan dalam kubur tu pun banyak. Allah luaskan, Allah terangkan kubur, Allah lapangkan kubur, kemudian Allah bagi bauan syurga masuk dalam kubur. Ada benda tu. Tapi bila kata azab, kena minta perlindungan. Dan kubur dia lebih sinonim dengan perkataan azab. Bila azab, dia sangat dahsyat. Tak boleh bawa bincang. Kan? Dengan apa? Dihimpit sampai Nabi buat jari macam ni kan. Nabi masukkan macam ni. Berselisih tulang rusuk, kata Nabi. Ni tulang rusuk kita kiri kanan ni. Berselisih. Punya rapatnya tanah tu himpit. Azab lah tu. Dah lah seorang. Lepas tu gelap gelita. Dengan ular lagi, kala jengking apa semua. Dengan bahang neraka masuk, api tu panas dia tu masuk. Allahu Akbar. Itu kata azab. Sebab itu ingat satu pesanan. Saya ada sebut kuliah maghrib hari Jumaat di Masjid Munawarah baru ni. Kan? Pesanan Saidina Ali. Tapi dia bukan pesanan sangat. Dia sebenarnya orang tanya dia. Orang tanya soalan dekat Saidina Ali. Dia ada 4 soalan, tapi saya bawa satu je lah. Iaitu orang tanya Saidina Ali, dia kata, wahai Ali, apa yang susah dan yang paling susah? Apa yang dalam dunia ni, ataupun apa benda yang susah dan paling susah? 2 soalan. Satu susah, satu paling susah. Saidina Ali jawab, yang susah itu adalah kubur. Dan yang paling susah bila pergi kubur ataupun mati tak bawa bekalan. Itu yang paling susah. Nampak? Saidina Ali pesan. Yang susah tu kubur. Pasal apa susah? Ni doa Nabi ni. Minta supaya kita berlindung dengan azab kubur. Susah tu pasal apa? Sorang-sorang. Dunia ni ibu sesusah. Boleh ke WhatsApp Pak Mentua? Ya, 200 ya. Hujung bulan bayar. Kan? Boleh ke WhatsApp Pak Mentua kita, Mak Mentua ke apa, kawan-kawan ke? Kan? Tapi kalau dalam kubur, kita nak minta tolong siapa? Kita sorang-sorang dalam tu. Itu yang namanya Saidina Ali kata yang susah itu kubur. Sorang-sorang, sunyi sepi, tak boleh beramal dah. Nasib baik dapat nikmat, nasib tak baik sesaan. Bayang Firaun. Zaman Nabi Musa entah berapa ribu tahun dulu, kita pun tak tahu kan. Sejak hari dia mati sampai pagi ni 24 jam seksaan tanpa henti. Kita nak cakap apa? Tu kalau azab Allah ni, tu kita cerita juga dulu ni. Allah ni dia sebagai Tuhan. Bila dia bagi tuan-tuan, ibu-ibu, dia bagi sungguh-sungguh. Allah tak main-main. Kalau dia bagi azab, dia azabnya sungguh-sungguh. Memang tak boleh bincang punya lah. Memang tak jumpa jalan keluar punya. Dengan ular, dengan kalajengking, dengan malaikat Munkar Nakir tu pun hitam legam, mata biru, suara macam peti pun, itu dah menakutkan si mati. Tapi kalau Allah bagi nikmat, dia bagi betul-betul. Dia bagi syurga tak mati-mati dalam tu. Dia baginya bidadari yang comel-comel, makin hari dia tengok makin lawa. Bidadari pula menyanyi-nyanyi dalam syurga besok. Dihiburkan kita kan. Ibu-ibu dah dapat pokok besok. Pasu bunga. Nak menanam kan? Nak buat apa dah? Kuliah tak ada masa tu.
Tak payah suruh Ustaz Rahim Nasir, Ustaz Yusaini kuliah, tak payah. Ustaz Dasuki, kami pun nak rehat ke? Sampai dalam syurga disuruhnya kuliah, agak-agak sikit kan. Tak payah kuliah dah masa tu. Syurga ni tempat berehat. Allah bagi tu sungguh punya bagi. Kalau azab, azab sungguh. Nikmat tak pernah terfikir dalam kepala otak. Itulah hebatnya Allah Ta'ala kan. Jadi Saidina Ali kata kubur tu susah. Lagi susah mati tak ada bekalan. Allahu Akbar. Minta maaf sebut ibu-ibu, tuan-tuan sekalian, kita yang ada sikit-sikit lah bekalan ni kan. Kita yang jaga solat, kita yang jaga aurat, kita yang sedekah sikit, kuliah sikit, selawat sikit, apa semua sikit-sikit ni kan, pun kita rasa mati aku besok ni macam mana lah. Kita rasa mati aku besok macam mana, agak-agak ya Allah janganlah kau seksa aku. Bayang orang tak ada bekalan ni, yang tak ada bekalan, yang hidupnya hari-hari tak peduli urusan agama. Masjid Al-Falah nak ada kuliah ke, kuliah duha ke, kuliah maghrib ke, lusa malam ada pemilihan jawatankuasa ke, dia tak peduli. Lusa kan? Betul? Hari Rabu 24 21 21 ini 19 kan. Jadi dia tak peduli. Alah JK mana pun lantak janji aku tak pernah pergi masjid pun. Dia tak peduli. Ada orang macam ni, ibu gelak, ada orang macam ni. Dia tak peduli siapa yang dia ketua ke, yang dia pemimpin ke, nak mengurus masjid ke, kuliah ke, tak kuliah, dia tak pernah peduli. Kan? Dia tak pernah nak mikir aku mati besok macam mana. Dia tak ada. Dia tak ada macam kita ni. Orang beriman ni dia ada rasa seram sejuk tak? Kan dia ada rasa ya Allah aku ni walaupun macam ni mengaji kuliah semua tak tinggal ni, tapi risau juga ya Allah kan, memikir juga dalam barzah sorang-sorang macam mana nak jawab, memikir juga. Tapi ada orang dia tak fikir. Orang Islam nak melingkup ke apa ke, dia saja janji aku boleh hidup, makan, beranak pinak, ada rumah, ada kereta, sudah. Yang lain nak melingkup ke, orang Islam nak kena sembelih ke apa, lantak lah. Dia tak peduli. Bayangkan orang yang hidup tak ada bekalan. Saidina Ali kata, macam mana nak hadap dalam kubur tu? Lebih susah. Kita yang ada bekalan sikit-sikit ni pun dah rasa dah susah dia tu. Kan? Seram sejuk dia tu. Bayangkan manusia yang tak ambil peduli. Yang hidup ni tak ada berasaskan agama. Sedih tuan, ibu-ibu sekalian. Saya bila tengok 2-3 hari ni kisah 2 kes penderaan tu, saya rasa ya Allah, kenapa lah manusia ni. Yang seorang tu dia dera anak buah dia kat kondo kat Ampang, kena tangkap dah. Kan, dua lelaki bini dah kena tangkap, kena reman seminggu. Yang satu lagi tular pula, yang ibu sendiri tu, anak 7 tahun, dia satu hempuk kursi kat kepala anak. Ada video dia kan, viral kat video tu. Kadang-kadang saya mikir, yalah, ibu ni, orang kata kok mana anak tu degil sekalipun, kasih ibu tu tetap takkan hilang sebenarnya. Tapi bila dia buat macam tu, saya kadang-kadang jadi pening memikir, pasal apa dia jadi gitu. Walaupun betul budak-budak ni kadang nakal dia tu luar biasa kan, nakal dia tak boleh buat bincang. Budak-budak macam pengalaman kami lah, kuliah-kuliah ni, kami paling risau sikit kalau kehadiran di surau masjid tu ada budak-budak yang tak boleh dikawal. Boleh kawal tak apa, ataupun dia nak bising-bising lompat, yalah budak payah jumpa duduk bersila. Kalau duduk sila daripada mula sampai habis sejam tu memang tanda nak kiamat tu. Kan, tanda-tanda kiamat tu. Biasa duduk 2 minit setengah bro, melompat baling kopiah lambung songkok kan. Kami paling risau kalau kuliah ada budak-budak yang tak boleh dikawal. Bawa anak-anak bagus, tapi yang boleh kawal lah kan. Kalau tak boleh kawal, dia nak lompat, carilah tempat lain kat luar ke mana ke kan, yang dia boleh main-main. Supaya tidak ada gangguan dalam kuliah, itu saja. Sebab pengalaman kami ni macam-macam. Macam saya pernah cerita satu masa dulu, saya kuliah maghrib kot rasanya.
Kuliah ada banyak, subuh, duha, maghrib, isyak kan. Jadi ada satu kuliah tu, kita kuliah ada 2 beradik kot. Kita kuliah, dia ni bersilat, bergumpal depan meja kuliah. Jadi macam mana perasaan? Pertama, saya tak nampak budak tu, saya nampak ayah dia lah. Mana bapak budak, takkan kau biar anak kau wrestling depan ustaz ni? Kita nak kuliah ni jadi terganggu, ibu-ibu sekalian. Memang mood terus down lah, memang hilang punya, cakap tu terang. Dia mood ustaz ni nombor 1 mikrofon. No? Ni mikrofon okey, jadi mood tu elok. Kalau mic bersemut, macam ada lipas di dalam dia kan, berbunyi, kadang-kadang berdesing lah apa, itu memang hilang mood tu, jangan buat main kan. Sebab itu pihak pengurusan surau masjid belilah mic yang mahal-mahal sikit. Tak betul, sedap kita bercakap, sedap telinga tuan-tuan ibu-ibu dengar kan. Kalau dia tak ada berdengung lah, kadang berdesing. Kalau zaman 10-15 tahun dulu ada mic yang tangkap tekak ustaz-ustaz, baru 10 minit pahit, tekak jadi kering kan, pedih nak telan macam ada ketul batu. Dulu punya mic, sekarang dah tak ada lah, alhamdulillah lah, teknologi kan. Jadi balik cerita budak tadi, bergumpal-gumpal, apa yang kita nak kuliah? Dia hoi sana, hoi sini, terajang, dia wrestling, dia stun. Paling ngeri air ustaz diminum. Itu yang aku tak boleh tahan. Selamba dia ambil terus, ustaz dia tanya, tu minum, lepas tu tinggal separuh. Siapa nak ambil berkat siapa sekarang ni? Kan, selalu orang ambil berkat air lebihan ustaz tu, minum-minum sikit lah, ambil berkat. Orang kata, tak, aku pula ambil berkat budak tu. Saya kata, aku tak datang lah tempat ni. Itu je kan, kita takkan datang dah. Betul saya cakap. Kau datang sakit otak macam tu, dah jamaah pun dah tak dapat point kan, dah tak boleh nak dengar dengan bapak dia pun tak tahu apa buat. Saya pun tak faham. Jadi bawa tu bagus, tapi kawal lah, kawal kan. Bila tak ada budak rasa macam sunyi kan, tapi bila ada sakit jantung pula dia kan, dia kadang-kadang jadi stres pula. Tapi itulah, kena ada pengawalan yang terbaik lah. Bawa tu dah bagus, tapi jangan sampai mengganggu kan. Kalau menangis, kadang nak susu apa, tu pun tak apalah, boleh uruskan. Tapi hang jenis bergumpal ni, bergumpal tak kira tempat. Mujur tak panjat atas meja kuliah ustaz, memang aku terajang budak tu kan. Jangan buat hal. Jadi tuan-tuan ibu-ibu sekalian, minta lindung dengan Allah daripada azab kubur kan. Carilah bekalan. Ini bekalan yang sedang kita buat dengan umur kita yang tadi tu, remaja purba tadi tu kan. So tak ada apa dah kita ni, tak ada apa dah nak cerita nak, saya nak buat maksiat lagi, tak ada dah kot, insya-Allah kan. Umur kita ni tak ada dah. Biasa buat nakal-nakal maksiat ni budak-budak muda lah. Zaman kita dulu-dulu dah habis. Zaman, yalah, dulu-dululah, zaman nakal-nakal, degil-degil, tinggal semayang, tu semua dah habis. Zaman kita dah 40-an ke atas ni, ini semua zaman yang insya-Allah lah berubah, bertaubat, siap bekal, dah rasa insaf dah kan. Tak nak dah ustaz, zaman-zaman dulu ragat-ragat ni tak ada dah ustaz, alhamdulillah kan. Jadi inilah masanya untuk menyiapkan bekalan, dan masa itu Allah beri semasa hidup saja, kena ingat. Bila dah meninggal, tak ada dah ruang tu. Yang saya kuliah semalam, kuliah subuh tu dekat Puncak Alam tu, tu jamaah beritahu, dia kata ustaz, jamaah kita meninggal ustaz 2 hari lepas, hari Malaysia tu meninggal seorang. Saya kata yang mana? Ustaz kenal punya, dia kata yang selalu duduk depan. Tak, ni surau sana, bukan masjid ni. Sabar. Yang ni bukan duduk depan, duduk belakang pun mati. Kan? Jadi dia kata yang duduk depan ustaz. Saya kata duduk depan banyak, mana satu. Dia tunjuk selalu duduk belah sini, dia tunjuk tempat tu kan. Lepas tu yang selalu pakai stokin ni. Lelaki perempuan memang kena pakai stokin. Yang lelaki ada seorang. Saya kata ada gambar saya nak tengok. Dia tunjuk. Dia sebut nama, kita tak kenal nama. Macam saya lah, tak kenal nama ibu-ibu kan. Muka insya-Allah macam. Jadi dia tunjuk, Allah, saya kata kenal sangat Ajin. Itulah ustaz, dia meninggal lah. Kan, sakit, dia stroke. Tapi sebelum tu adalah paru-paru lah, apa macam-macam. Jadi alhamdulillah dia meninggal hari Jumaat kan. Jadi cuma nak sebut, habislah. Tempoh dia nak buat bekalan tu tak ada dah lah. Dah habis, expired date tu dah datang, tak boleh buat apa dah. Kan?
tarikh mati tu dah sampai, iza jaa ajaluhum, bila sampai ajal, tak cepat tak lambat sesaat kan, on the spot, timing tu mesti betul punya Allah bagi. Jadi ruang nak beramal tu dah tak ada. Betul lah Nabi kata nikmat hidup hanya dirasai oleh orang yang sudah mati. Mahalnya hidup ni orang mati je tahu betapa nikmatnya lah orang yang masih hidup. Tapi kita yang masih hidup ni tak rasa pula itu nikmat. Pasal duk kalut dengan dunia, duk kalut dengan sana sini, dengan sibuk masalah orang. Tak tahu apa hal kita ni, sibuk masalah orang. Tak payah ibu-ibu sekalian. Kadang saya tengok orang ni dia sibuk masalah orang, kan? Kadang masalah tu tak ada kena mengena dengan dia. Ustaz-ustaz ceramah, Ustazah Asmat Harun ceramah, Ustazah itu ceramah buat live kan, kadang tak apa-apa dia komennya dalam tu, yang tak ada kena mengena. Saya pun banyak kali kat kena kan, kadang dia makinya kita. Baru ni pun saya kena agak kan, dia babinya kita. Tengah ceramah dia tulis babi ustaz. Aku manusia bang. Kau jangan babi kan ustaz, kan? Ustaz ni insya-Allah lah, ustaz, ustazah, asatizah ni nak ajak kita pergi syurga, bukan nak bawa pergi neraka. Tak salah dia babi kan ustaz tu, kan? Kadang-kadang kita tak tahu kenapa lah mamat ni, saya tengok dia, kenapa kau ni kurang kasih sayang ke apa benda ni, kan? Tak tahu apa masalah dia. Pergi masuk live ustaz ni dia kacau, masuk ustazah ni dia kacau, masuk Datuk Kazim dia kacau, masuk Ustaz Dasuki dia kacau, semua dia kacau ni. Kan, psycho, otak dah tak apa nak betul kot, tak tahu apa sebenar. Agaknya dia kepuasan kan. Bila ustaz baca, ustaz sebutlah nama dia kan, dia seronok jadi tarikan. Agaknya itu kepuasan dia kot. Tapi takkan dia tak fikir dosa pahala kan. Patutnya kau support lah ustaz-ustaz yang buat live apa semua ni kan, ustazah apa semua sokong. Terima kasih ustaz, terima kasih ustazah, kami tak sabar nak dengar live lagi. Buat kata-kata gitu, ustaz pun naik semangat nak buat ceramah kan. Seronok kita nak sebar-sebarkan agama, ada sokongan. Walaupun kita bukanlah mengharap benda tu, tapi bila ada hinaan, cacian ni, ustaz pun manusia kan. Bila teruk sangat kena tibai ni, memang kadang-kadang hilang semangat. Saya ada tengok satu live, kesian juga kawan ni, dia meniaga kan, banyak orang buat live meniaga kat TikTok kan, kat Facebook. Dia meniaga, dia jual alat-alat motor, kedai helmet, dia jual helmet, jual barang-barang motor. Memang view dia tak ramai orang tengok. Masa tu ada 13 orang je. Mungkin dia baru agaknya kan, orang tak kenal. Jadi dia buat-buat, tiba-tiba masuk sama mamak ni, kutuk kau-kau je. Dia kata, bro, tak penat ke buat live, tak ada orang tengok katanya. Lah, kau kenapa? No. Kau kenapa pergi masuk live kawan tu, kau kutuk dia kan? Lepas tu siap dia kata, tak payah belilah kat sini, ni tak siapa punya seller tak terkenal, kita jom masuk live lain yang lebih popular, yang lebih terkenal. Nampak jahat tu. Saya tengok muka kawan tu sedih, saya sedih kan, berubah muka dia. Tapi dia terpaksa cover juga. Dia kata, tak apalah bang, rezeki Allah Ta'ala bagi, katanya. Baik dia kan. Jadi kita ni dah lah masuk rumah orang, lepas tu buat onar pula kat situ. Itu yang nak kena block. Saya memang standby, saya punya moderator ni, mana buat onar je kita hantar pergi bulan terus. Jangan balik ke bumi dah. Buat semak je kan, terus block, terus hantar ke bulan. Itu je cerita. Tak payah buat menyemak mana-mana live lagi kan, mengacau. Tak ada, entah apa perangai tak tahu kan. Jadi sebab itulah, apa pun ibu-ibu, kita siapkan bekalan yang terbaik. Dan yang terakhir sekali, doa itu Nabi ajar kita, wa a'udzubika minal fitnatil mahya wal mamat. Kita minta perlindungan dengan Allah daripada fitnah hidup dan fitnah mati, daripada ujian hidup dan ujian kematian. Ujian tu bahasa Arab kata fitnah lah kan. Jadi hidup dan mati ni ibu sekalian, dia ada ujian, dia ada fitnah dia kan. Jadi kita minta Allah lindungkan kita daripada segala kejahatan itu. Biarlah orang kata, kalau hidup kita pun orang cakap benda yang elok, benda yang baik. Dan kalau mati kita pun satu hari nanti orang bercakap juga benda yang baik kan. Orang akan rasa kehilangan kita, orang akan ingat jasa baik kita kan. Dia dah meninggal ustaz,
Itulah kalau dia ada kenduri ni seronok rasanya. Habis pinggan mangkuk semua dia basuh ni kan. Orang akan ingat tu. Jasa baik. Kan bila dengar orang meninggal, kita rasa sedih, maknanya orang tu orang baik. Kan. Tapi bila ada suatu kematian atau meninggal ke apa, kita katalah baru meninggal ke? No. Itu maknanya teruk kita. Kan. Sampai orang doakan kita mati awal pula. Na'udzubillah. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian, apa pun ceritanya kita minta doa, kita minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa yang kita buat ni terselamat daripada fitnah hidup, fitnah mati dan sebagainya. Maka kepada Allah lah pergantungan harap kita, kepada Allah lah tempat kita tujukan segala hajat. Semua orang ada hajat masing-masing, ada hasrat masing-masing. Saya pun ada hasrat saya yang belum selesai. Kita semua ada niat masing-masing yang belum tertunai kan. Jadi minta Allah mudahkan, minta Allah lorongkan, minta Allah tunjuk segala jalan-jalan kebaikan ini supaya kita tidak tersasar. Sebab bila tersasar ni kita takut. Sebab itu saya kata di awal tadi, apa pun kita pegang pada agama, kita pegang pada Allah, pada Rasul, pada Islam, jangan terkeluar daripada sauh yang besar itu. Itu kita punya anchor lah. Dalam hidup ni anchor kita, sauh kita adalah Islam, iman, Allah dan Rasul. Jadi pegang elok-elok, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kebaikan pada kita. Dan di bawah tu sikit saya nak habiskan, wa dhila'id dain wa ghalabatir rijal, dan dilindungkan daripada dibebankan dengan hutang dan di bawah paksaan orang. Itu tambahan doa Nabi dalam riwayat yang lain. Jadi maknanya apa pun kita minta lah perlindungan dengan Allah, sebab dialah Tuhan yang segalanya, yang akan melindungi kita dalam apa keadaan sekalipun. Dan jangan renggang atau putuskan hubungan kita dengan dia. Baik ke tak baik ke kita, senang ke susah, sihat ke sakit, Allah lah segalanya, insya-Allah. Ya, apa pun dengan dia lah. Jadi ibu-ibu sekalian, itu yang boleh saya kongsikan sedikit dalam kuliah kita pada pagi ni, insya-Allah. Dan kita akan sambung perenggan yang berikutnya dari Abdullah bin Amru bin Al-As pada bulan depan, Isnin minggu yang pertama jadual kita pada bulan hadapan, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai kesimpulan akhir untuk pagi ini, yang pertama sekali, muslimin muslimat, apa pun dalam hidup ini, ingat apa yang terjadi, apa yang kita hadap, apa juga ujiannya, kita ada Allah yang tempat kita mencurahkan segala-galanya 24 jam tanpa halangan, tanpa sekatan. Jadi apa pun pada Allah kita bergantung. Dan yang kedua, apa pun yang kita buat, pastikan niat kita adalah lillahi ta'ala. Niat kita kerana Allah, niat kita betul kerana dia, bukan kerana yang lain-lain. Dan yang ketiga, seperti mana biasa yang kita pesan, jangan tinggalkan majlis ilmu walau di mana saja kita berada. Apa cara, apa keadaan, kita boleh hadir, kita hadirlah. Kalau tak boleh hadir, kita cuba siapkan live-live yang kita boleh buat, yang kita mampu buat, untuk khususnya mereka yang jauh lah. Mereka yang tinggal jauh kan, bukan yang dekat-dekat, yang jauh-jauh, yang tak dapat datang. Sebab saya buat kuliah baru ni dekat rumah saya lah, Masjid Membawa Sempak. Ada seorang pakcik tu, Pakcik Bilal. Kita dah pacak lah 3, dia nak tambah satu lagi, Tompang Ustaz live juga. Sila saya kata, kalau boleh 5-6 muat meja, bubuh je lah. Tapi ada satu je Ustaz buat. Sebab dia kata ada permintaan daripada saudara dengan kawan dia yang tinggal di Perancis, dengan Brazil. Mungkin Ronaldo pun tengok sekali tu. Jangan buat main kan. Jadi saya kata pacak je lah bang, buat je lah kan. Tak kira lah daripada kutub utara selatan pun, kalau ada line orang tengok kan, orang jumpa live kita, dia akan tengok lah.
Jadi itu sebablah saya tak akan tinggalkan live ni. InsyaAllah, doakanlah saya istiqamah. Walau apa pun saya mesti buat. Kalau lainnya cantik, elok, insyaAllah saya akan buat lah, kan, untuk semua orang. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang boleh saya share sedikit pada pagi ni. Dan terima kasih banyak pada muslimin-muslimat, ibu-ibu yang hadir dalam majlis kita dalam Dewan Fatimatul Zahra pada pagi ini, Masjid Al-Falah USJ 9. Dan terima kasih juga 300 lebih yang menonton live kita pada pagi ini, alhamdulillah. Dan insyaAllah kita sambung dari Abdullah bin Amru bin Al-As pada bulan Isnin yang pertama, bulan harapan, insyaAllah. Dan sebelum kita tamat, ada 2-3 perkongsian. Yang pertama, insyaAllah saya buat kutipan macam biasa untuk kompleks Tafiz Ustaz Farhan lah. Tabung ada di belakang. Dan ada QR code Tashengo juga kalau yang tak buat duit. Dan tabung tu juga saya bagi sikit untuk tabung kebajikan jugalah, untuk bantu yang susah. Baik, tabung tu ada di belakang. Dan yang kedua, umrah untuk Disember masih lagi dibuka, 8,000 lebih ke 9,000 lebih sikit. Dan cuma insya-Allah doakan yang terbaik. Kita tengah tunggu confirmation tiket. Mungkin dapat tarikhnya, kemungkinan besar minggu ni lah, kita doa yang terbaik. Sebab untuk pengetahuan ibu-ibu sekalian, tuan-tuan, umrah ni sejak September, Disember ni tak usah kira lah. Saya rasa Disember ni paling crowded. Tiket pun payah sangat-sangat nak dapat. Dan di September ni pun terlalu ramai jamaah. Kekanda saya Ustaz Halim Nasir, mungkin ibu-ibu pun ada yang bawa balik kot. Kekanda saya Ustaz Halim ada di Madinah, mungkin sehari 2 ni balik lah. Dia duk update hari-hari, hantar gambar kat kami 3 beradik. Penuh orang. Dekat Arafah pun penuh. Dia kata macam musim haji. Dia kata, ramai betul orang. Pergi Masjid Quba kat Madinah ni, jam jalan-jalan. Terlampau ramai. Paling banyak Malaysia dan Indonesia lah. No? Dalam-dalam tak ada duit. No? Kan? Penuh kat sana. Bulan 12 ni saya rasa lagi melekat lah. Lagi ramai. Tapi tak apalah, doakan yang terbaik. InsyaAllah saya akan bimbing jamaah tu. Jadi kalau ada ibu yang nak join ke apa, saya ada tinggalkan flyer sikit kat belakang, boleh ambil. Cuma tarikh dekat flyers tu nanti dulu, nanti kita confirm semula tiket berapa bulan yang kita akan dapat. Tapi jangkaannya dalam pertengahan 12 lah. Itu jangkaan kita lah, insyaAllah. Dan yang ketiga, insyaAllah kita tutup dengan satu doa nanti. Ada hajat untuk kita mendoakan Najihatul Syafiqah binti Herman. Najihatul Syafiqah binti Herman, berusia 27 tahun, masih muda, yang baru sahaja disahkan mengidap kanser rahim. Allahu Akbar. Jadi kita doakan sama-sama, insya-Allah adik kita Najihatul Syafiqah ni mudah-mudahan sembuhlah dan dihilangkan terus kanser rahim beliau. Tak pastilah stage berapa, tapi ditulis sini kanser rahim lah. Jadi insya-Allah kita sama-sama doa mudah-mudahan diberi kesembuhan segera dan diangkat penyakit kanser itu daripada tubuh beliau, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta alaihim, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Kami menadahkan kedua tangan kami yang kotor lagi hina ini ya Allah, agar Engkau memandang kami dengan pandangan rahmat dan keampunan-Mu ya Allah. Janganlah Engkau memandang kami dengan pandangan azab dan kebencian-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dan dosa mertua kami ya Allah, dosa anak-anak dan isteri kami ya Allah, juga dosa cucu dan suami kami ya Allah, dosa ahli keluarga kami ya Allah, dosa para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama kami ya Allah, dan dosa seluruh umat Islam di seluruh dunia ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mendoakan buat adik Najihatus Syafika binti Herman yang sedang diuji dengan penyakit kanser rahim ya Allah, agar Engkau berikan kesembuhan segera kepada beliau ya Allah, dan Engkau angkatlah penyakit kanser daripada tubuhnya ya Allah, dan segala penyakit-penyakit lain yang ada di dalam tubuhnya ya Allah, juga penyakit yang ada dalam tubuh badan kami juga ya Allah. Engkau angkatlah daripada tubuh kami dan berikan kesihatan yang terbaik buat kami semua ya Allah. Berilah kesabaran kepada beliau ya Allah. Mudah-mudahan penyakit yang Engkau uji beliau ya Allah menjadi kafarah dosa baginya ya Allah, dan diangkat makamnya di akhirat nanti ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.